Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, selamat menyambut tahun baru dalam kalender Islam, dan alhamdulillah kita syukur pada Allah. Allah masih lagi mengurniakan peluang untuk kita berada dalam tahun baru dalam kalender Islam ini, di mana hari ini merupakan hari yang baru dalam hidup kita setelah mana kita melalui tahun-tahun yang lepas dalam hidup kita yang tak akan kembali lagi dalam kehidupan kita kecuali di akhirat nanti Allah tayangkan kembali perjalanan hidup kita yang lepas. Setelah mana kita beramal dan kita membuat amalan-amalan dalam kehidupan kita seharian ini. Syukur pada Allah kerana Allah kurniakan pada kita untuk masuki bulan Muharram. Walaupun kita masuki bulan Muharram ini, kita rasa macam sama saja dengan tahun-tahun yang lepas, masa yang lepas. Sebenarnya dia tetap tidak sama dalam Islam. Bahkan kita diajar dan dianjurkan supaya memahami bahawa bulan ini merupakan bulan yang baru dalam hidup kita, dan amalan kita mesti berganda daripada amalan sebelum daripada ni. Kita semakin berada di pusingan-pusingan akhir dalam hidup kita. Kita kena letak demikian. Dalam hidup kita ni Allah jadikan pada diri kita tidak kata kita ni berada pada tahun-tahun yang muram dan juga tahun-tahun yang menjadi payah dalam hidup kita selama-lama, tidak. Tapi kita kena ingat, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap perkara yang payah itu diikuti dengan perkara yang mudah pula. InsyaAllah Allah kurniakan pada kita peluang untuk kita sama-sama belajar dan kita memahami masa-masa yang kita lalui ini untuk kita nak faham apa yang patut kita buat pada tahun-tahun yang baru dalam kalender Islam ini. Para hadirin sekalian tahu bahawa bulan Muharram ini di antara bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut, inna iddatash shuhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala sebut, semenjak daripada Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah jadikan 4 bulan untuk kita lalui. Daripada 4 bulan itu ada 4 bulan untuk kita lalui ini, ada 12 bulan untuk kita lalui. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Allah ciptakan alam ini untuk menggenapkan setahun 12 bulan. Daripada 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan haram ni bulan apa dia? Bulan haram. Dia panggil arba'atun hurum. 4 bulan haram dalam Islam. Apa dia bulan haram? Bulan Rejab kita lalui sebelum daripada ni. Dalam 2 bulan, bulan Rejab, bulan Sya'ban, kemudian Allah renggangkan bulan Rejab, bulan haram dalam Islam. Lepas tu Allah renggangkan dengan 2-3 bulan lagi. Bulan apa dia? Bulan Sya'ban, Allah tak jadikan bulan haram. Kemudian bulan Syawal, Allah tak jadikan bulan haram. Kemudian lepas pada bulan Rejab, bulan Sya'ban, 2 bulan ini, kemudian bulan yang disebut dengan Sya'ban tak dijadikan bulan haram. Kemudian bulan Syawal tidak jadikan bulan haram. Allah tak jadikan bulan haram. Tapi bila pula? Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan haram. Balik semula pada bulan haram. Dan bulan Muharram, bulan yang kita berada sekarang ini, dianggap bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan hurum. Maksudnya apa dia bulan hurum ini? Alim ulama sebut bulan haram ini menunjukkan bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala minta supaya kita berhenti daripada melakukan maksiat, dan kemudian kita tingkatkan dalam kita melakukan ibadah. Orang-orang Arab jahiliah, jahat macam mana pun mereka,
Bila mereka masuk saja dalam bulan hurum, mereka berhenti daripada buat benda yang dilarang oleh Allah. Pandai mereka hormat. Dia panggil. Kalau mereka tengah minum arak, tiba-tiba masuk maghrib, bulan haram, mereka berhenti minum arak. Nak sebutnya mereka hormat terhadap bulan hurum ini. Mereka tengah berjudi, tiba-tiba masuk bulan haram. Masuk bulan haram. Start daripada malam pertama bulan haram ini, mereka berhenti berjudi. Demikianlah persenjataan di kalangan mereka. Mereka tengah-tengah berkelahi perang, masuk je bulan haram, mereka berhenti daripada perang. Kenapa? Mereka hormat terhadap yang disebut dengan bulan hurum. Bulan hurum ni, kita diajar supaya apa dia? Tingkatkan amalan. Banyakkan lagi amalan pada diri kita. Kerana bulan hurum ni tak sama dengan bulan-bulan biasa. Tak. Allah jadikan ada kelebihan tersendiri. Termasuklah bulan Muharram ini. Bulan Muharram ni ada kelebihan ke? Ada kelebihan. Ada kelebihan yang tersendiri. Apa dia kelebihan dalam bulan hurum ini? Allah jadikan 10 Muharram dipanggil Yaumul Ashura. Dipanggil gambaran bagaimana hari-hari yang dijadikan kemuliaan pada Islam. Tapi pelik. Haramnya di sini bukan haram macam yang disebut dengan Hari Raya Aidil Adha. Bukan sebagaimana Hari Raya Aidil Fitri. Tapi haram di sini Allah suruh kita buat amal ibadah. Tingkatkan lagi amal ibadah. Dan kita diminta supaya pastikan diri kita tak berbuat maksiat. Itu cara Allah jadikan masuk dalam bulan haram ataupun bulan hurum ini. Di mana kalau Allah haram, misal contohnya Aidil Fitri, Allah haramkan kita puasa. Tapi bila kita masuk dalam 1 hingga 10 Muharram ini, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni berpuasa. Tu beza kan? Sepatutnya bila kita hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, sepatutnya pada diri kita ni tak payah puasa lah. Kita makanlah, kita meraihkan dia. Tapi tak. Cara Allah jadikan 10 hari yang disebut dengan hari Ashura, yang disebut dengan hari yang ke-10 dalam bulan Muharram ini, Allah suruh kita berpuasa. Beza di kalangan kita. Amalan yang diminta supaya kita lakukan pada yang disebut dengan bulan Muharram ini. Amalan apa yang perlu kita buat sangat dalam bulan Muharram sebegini? Antaranya berpuasa. Di antara amalan yang disebut, bahkan disebut dalam hadis Rasulullah, walaupun hadis ni dipanggil hadis fadail a'mal, tetapi di sana ada ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan. Di antaranya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama yauma Ashura minal Muharram a'tahu Allah Taala thawaba asyarat alafin malak." Disebutnya siapa-siapa yang puasa pada hari ke-10 dalam bulan Muharram, a'tahu Allah Taala thawab, Allah bagi ganjaran pahala pada dia seumpama lebih kurang al-alafin malak, lebih kurang 1000 para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cara demikian diajar. Siapa puasa di hari 10 Muharram ni seumpama 10,000 orang. Disebut lagi yang siapa-siapa yang berpuasa, man sama yaum Ashura minal Muharram u'tiya thawab 10,000 haj. Pahala dia bagaikan Allah bagi pahala seumpama 10,000 orang melaksanakan ibadah haji. Ini disebut demikian. Kemudian seramai lebih kurang 1,000 orang mati syahid. Cara diajar supaya demikian. Ini walaupun hadis ini dibincang panjang oleh kebanyakan di kalangan para alim ulama hadis, tetapi di sudut fadail cukuplah untuk kita nak ambil iktibar pada diri kitanya bahawa bulan Muharram ini bulan yang digalakkan untuk kita tingkatkan amal ibadah. Amal ibadah apa yang kita kena buat? Puasa. Puasa, teruskan puasa. Jangan kita malas untuk kita nak berpuasa. Kemudian apa lagi? Menyantuni anak yatim. Menyantuni anak-anak yatim ini. Maknanya kita pergi cari anak-anak yatim. Kerana anak yatim ni adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran besar pahala. Pahala tu banyak. Pahala apa dia yang Allah jadikan pada diri kita ni? Kita tak sakit kira lah. Yang pentingnya Allah sediakan pahala untuk diri kita
untuk kita apa dia? Buat amal ibadah dalam yang disebut dengan hari-hari Muharram ini. Hari-hari dalam bulan Muharram ini, setelah mana yang pertama puasa pada diri kita. Yang kedua, menyantuni anak yatim. Yaum Ashura, rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah. Disebut demikian. Kemudian, yang kedua, kita buat amalan yang disebut dengan menyantuni anak-anak yatim. Yang ketiga, dalam keadaan yang sebegini, yang ketiganya, pada diri kitanya, diminta supaya memberi makan pada orang berbuka puasa yang berpuasa pada Yaum Ashura. Diajar supaya demikian. Faka'annam aftara indahu jami'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, amalan dalam bulan Muharram ni apa dia? Cari orang berbuka puasa. Sediakan makanan untuk dia berbuka puasa. Dah kita tak puasa, kemudian kita sediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Pahala banyak? Ya, pahala banyak yang Allah sediakan pada orang yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Berbuka puasa kan? Dah lah kita tak puasa. Lebih-lebih lagi kalau kita puasa. Puasa pada dipanggil hari Ashura yang diajar demikian. Ataupun kita puasa pada Isnin Kamis. Diajar pada diri kitanya untuk dapat pahala-pahala yang demikian. Kemudian bila tanya pada Rasulullah, kenapa Allah jadikan demikian? Rasulullah jawab, laqad faddalallahu yauma Ashura ala sairil ayyam. Allah telah melebihkan hari Ashura dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dalam hari-hari yang kita lewati dan kita lebihkan dalam kehidupan kita pada seharian ini. Ini di antara amalan lah yang bila kita masuk dalam bulan Muharram sebegini, antara benda apa yang kita kena buat? Yang pertama, ibadah untuk diri kita. Itu puasa. Puasa pada hari Yaum Ashura, 10 Muharram ini. Yang kedua, kita menyantuni anak-anak yatim. Cari anak-anak yatim dan orang miskin. Di waktu ini, kitanya untuk apa dia? Sambungkan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, kita bagi pada mereka sebut. Yang ketiga, amalan yang kita boleh buat juga dalam bulan yang disebut dengan bulan Muharram ini sendiri, kita buat apa dia? Ajak orang berbuka puasa. Kita sediakan makanan untuk orang berbuka puasa ni pun di antara amalan yang patut kita lakukan dalam bulan-bulan sebegini. Saat-saat sebegini. Kerana kita baru saja masuk dalam amalan yang baru yang ditulis oleh para malaikat Allah. Sekali setahun para malaikat Allah ni angkat amalan kita, amalan tahunan. Bila? Pada hari yang disebut dengan di awal Muharram, Allah dah angkat dah. Kemudian digantikan pula kitab yang baru, amalan yang baru pada diri kita. Kemudian, dan kita kena tahu bahawa dalam bulan Muharram ini Allah jadikan hari Ashura. Hari Ashura ni yang disebut dalam kitabnya Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ikrimah. Disebut hari Ashura ialah hari di mana Allah menerima kembali Nabi Adam AS. Nabi Adam AS di antara kesilapan dia, bila dia termakan buah dalam syurga Allah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Adam ni dah dipesan dah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekat dengan pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi maka kalau kamu dekat dengan pokok ni dan kamu makan buah ni, nescaya kamu termasuk di kalangan orang yang buat khianat pada diri kamu sendiri. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu sapi syaitan ni menggelincirkan yang disebut dengan Hawa, kemudian menggelincirkan Nabi Adam AS, yang menyebabkan akhirnya dimakan juga buah dalam syurga itu. Kemudian yang menyebabkan mereka ni fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu Allah keluarkan Nabi Adam daripada syurga dan jatuh Nabi Adam ni di atas muka bumi ni dengan Hawa AS turun ke atas muka bumi. Ini asal usul kita. Kemudian yang menyebabkan Nabi Adam ni doa pada Allah, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah sehingga kan sampai bila Allah terima? Bila sampai pada dipanggil hari
yang disebut dengan hari Yaumul Ashura, 10 bulan Muharram itu. Katanya demikian, Allah terima taubat Nabi Adam AS, dan turun, dan tarikh tersebut juga turunnya Nabi Nuh daripada perahu dia, yang Allah rendamkan bumi ini sedalam lebih kurang, terendam semua, termasuk di Malaysia ni terendam dengan air banjir, yang Allah keluarkan air daripada muka bumi ini, yang menyebabkan Nabi Nuh AS ambil 80 pasangan saja, binatang dan sebagainya, duduk atas kapal Nabi Nuh. Yang tak terima yang disebut dengan apa dia, amalan Nabi Nuh ini, ialah anak dia sendiri dan isteri dia. Tak nak naik atas kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh buat kapal tu di atas yang disebut dengan Bukit Jodi. Tapi dalam keadaan demikian, orang kata Nuh ni gila kot, Nabi Nuh ni gila kot. Kenapa gila? Kerana dianya telah letakkan kapal, buat kapal di atas bukit. Orang kena buat kapal ni dekat sungai, dekat dengan laut, sepatutnya demikian. Nuh ni, dia pergi buat kapal di atas bukit. Logiknya tak logik. Tapi Nabi Nuh AS, dia hanya buat, tiba-tiba Allah mula keluarkan air daripada muka bumi ni, yang menyebabkan masing-masing lari, banjir besar, naik sampai ke bukit. Bila naik sampai ke bukit tu, dalam keadaan dah sampai ke bukit ini sendiri, kemudian naik pula yang disebut dengan apa dia, diambil yang disebut dengan manusia ni, dan Nabi Nuh dianggap, yang disebut dengan Nabi Nuh dianggap Adam Tsani, Adam yang kedua. Kenapa dianggap Adam yang keduanya? Kerana manusia semua yang lain tu mati semua. Tinggal Nabi Nuh AS dan penduduk yang di atas kapal tu. Hari yang ke-10 tu suruh balik air. Air ni suruh balik dan kembali balik manusia ini. Maka Nabi Nuh AS, dia berpuasa syukur pada Allah. Hanya seronoknya dia berpuasa syukur kerana selamat dan daripada dia tenggelam harinya. Kemudian demikian juga pada hari Yaumul Ashura ni, merupakan hari tenggelamnya Fir'aun dan terbelah laut Nabi Musa AS dan Bani Israel, daripada kejaran Nabi Fir'aun kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel ini. Ini sejarah yang berlaku dah pada Yaumul Ashura ataupun pada hari dalam bulan Muharram ini. Kemudian kerana itu, bila selamat itu Nabi Musa AS puasa. Puasa syukurnya, seronoknya selamat daripada Fir'aun, ayah angkat dia sendiri. Ayah angkat pada Nabi Musa AS yang mengejar untuk membunuh Nabi Musa dengan pengikut dia. Tapi Allah tenggelamkan yang disebut dengan Fir'aun, dan pada 10 Yaumul Ashura ni selamat Nabi Musa AS dengan pengikut dia daripada kejaran yang disebut dengan tentera-tentera Fir'aun ini sendiri. Ini di antara sebab, kalau kita tanya kenapa kena puasa pada hari-hari begitu, antara sebab syukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Sama juga kita ni kan, tersamak daripada kena yang disebut dengan COVID, kita pun puasa sunat. Ini di antara amalan yang bagus yang boleh kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian Abu Lis meriwayatkan dengan sanad daripada Muhammad bin Maisarah berkata, bahawa siapa yang melapangkan keluarganya pada hari Ashura, maksudnya siapa yang membantu keluarga dia. Ini yang kita kena faham kan. Maknanya amalan yang keempat yang boleh kita buat pada dalam bulan Muharram ini, apa dia? Membantu keluarga dalam keadaan kesusahan dan kesempitan. Ini pun sama juga pada diri kita, tolong keluarga kita. Tolong bantu kepada di kalangan orang-orang yang dekat dengan kita. Dalam tempoh begini, cari. Jangan sampai mereka angkat bendera putih, bagi tahu kepada orang yang keluarga ni tak tolong. Jangan. Tetapi kita ni tolong keluarga kita ni. Bantu seupaya mungkin keluarga-keluarga kita ni. Dan di sana, bila amalan yang keempat kita buat ni, selain daripada kita puasa, selain daripada kita diajar supaya apa dia, bagi makan pada orang berbuka puasa, selain daripada kita menyantuni anak yatim dan orang miskin, yang keempat, kita diajar supaya apa dia? Melapangkan kepada keluarga kita terhadap rezeki-rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Maka di sana, kelebihan dia, Allah akan luaskan rezeki dia sepanjang tahun pada tahun tersebut. Ni amalan kita lah, kita boleh buat.
tolong keluarga kita, tanya keluarga kita. Anda dalam hidup ni apa benda yang perlu saya tolong? Dalam keluarga kakak, keluarga adik, kita sebut pada adik-beradik kita yang ada kelebihan. Kita ni Allah bagi kelebihan sedikit. Misal contohnya, ataupun kita ni tak ada kelebihan, kita perlu pertolongan, bagi tahu pada adik-beradik kita. Bagi tahu ada abang kita, kakak kita, tolonglah saya ni susah, saya ni begini. Abang tu tolong. Dalam bulan Muharram sebegini. Ingat, bulan Muharram ni bulan tolong menolong di kalangan adik-beradik yang utamanya. Membantu di kalangan adik-beradik yang utama ni. Kita sebut demikian, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan rezeki untuknya sepanjang tahun pada tahun ini. Ni kita boleh buatlah pada diri kita ni. Ni di kalangan kita boleh tengok bagaimana yang kita bantu dan kita tolong. Banyak lagi lah di kalangan kita ni tolong menolong di kalangan kita. Kemudian Allah ruahkan rezeki dia sepanjang tahun ini, insya-Allah. Siapa yang rasa dia payah rezeki dalam tahun ni, cuba tengok adik-beradik dia. Bantu adik-beradik dia. Sampai pesan pada adik-beradik dia, jangan sampai kamu angkat bendera putih. Nak sibuk bagi tahu pada orang. Semua adik-beradik ni, kita ni saling bagi tahu di antara satu sama lain. Saling kita berkongsi rasa susah. Jadi bila kamu bagi tahu, nanti kita akan tolonglah adik-beradik. Ni orang lain suku sakat tahu. Malu kita adik-beradik. Kalau adik-beradik kita ni bagi tahu pada orang, adik-beradik ni tak tolong langsung. Jangan demikian. Kita di kalangan sederaan, di kalangan kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita sama juga. Bagi tahu pada jiran tetangga kita. Bagi tahu jiran tetangga kita, saya ni ada masalah dalam kehidupan saya. Jiran kita ni 40 jiran sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke atas, 40 ke bawah. Ni jiran, dipanggil demikian. Kalau siapa yang tak ada adik-beradik, dia ada jiran. Mesti dia berjiran dalam hidup dia. Kalau jiran dia kata, kami pun susah, kami pun payah, kami pun tak ada, tak boleh. Bagi tahu pada masjid yang disemayang. Yang dia semayang di kawasan kampung tu, di kawasan taman tu, masjid mana yang dia semayang. Pergi jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya ahli qaryah di kawasan ini. Daftar kita ni. Bagi tahu. Kemudian saya berhadapan dengan masalah sekarang. Masalah apa? Saya kekurangan bekalan makanan. Saya tak cukup itu. Saya tak boleh kerja. Saya begini pada AJK Masjid. AJK Masjid boleh dia ambil daripada duit tabungan masjid tu. Kemudian dalam keadaan demikian bantu pada ahli qaryah yang berada dalam keadaan yang kesukaran dan kepayahan. Itu masjid-masjid. Waktu peranan masjid ni kena digerakkan dalam masyarakat kita. Jangan sampai peringkat ada dalam masyarakat ni mula susah dia bagi tahu pada orang ramai. Dia sebut pada orang ramai, aku susah ni tengok bendera putih aku naikkan ini. Jangan demikian, jangan sampai tahap demikian. Kita ni AJK Masjid bagi tahu. Bagi tahu benda apa lagi perlu kita bantu. Mana kalau tak boleh juga, AJK Masjid pun tak layan juga kita. Maka di waktu ini kita kena buat macam mana? Cari pemimpin masyarakat yang ada di sekitar kita ini, tolonglah bantu saya. Saya nak sebutnya, saya ni susah, saya ni payah. Oleh kerana kamu jadi pemimpin di kawasan ini, kamu jadi ketua kampung, kamu jadi pengurusi persatuan penduduk, tolonglah bantu saya. Saya ni perlu begini. Ni adab dan akhlak yang Allah susun kepada setiap orang mukmin. Jangan jaga muka kita. Jangan kita sampai di akhirat nanti gugur daging-daging kita ni, daging muka ni. Kenapa gugur daging muka ni? Kerana meminta-minta dengan orang dalam keadaan yang dianya sendirinya boleh minta dengan orang-orang yang dekat-dekat dengan diri dia. Untuk diri dia lah. Bukan untuk yang disebut dengan kerja awam. Macam masjid. Masjid bolehlah minta cara umum. Ataupun NGO, dia boleh minta cara umum. Tu nak sebutnya NGO, entiti yang lain. Ataupun entiti sekolah, ma'had tahfiz. Yang tu dia boleh minta lah dengan umum. Kerana dia tak perlu lagi nak minta dengan bantuan yang adik-beradik ni saja. Tetapi dengan orang ramai pun dia boleh minta. Itu beza. Manakala kita dalam bentuk keluarga individu, adab dan akhlak kita, yang pertama adik-beradik kita, yang kedua jiran tetangga kita, yang ketiga
adab kita dengan siapa yang kita boleh minta? Masjid yang berada, yang kita semayang berjemaah tiap-tiap hari, tiap-tiap masa dalam sebelum berlaku PKP dan seumpamanya. Kemudian dengan siapa lagi kita minta? Dengan apa dia? Pemimpin di kawasan kita. Tiba-tiba pemimpin pun tak boleh juga. Pemimpin pun tak boleh juga. Kita bolehlah minta dengan apa dia? Penguasa daerah. Kemudian naik lagi orang peringkat negeri, naik lagi peringkat negara. Tu sampai peringkat demikian. Minta dan kita bagi tahu bagaimana kesusahan dan keperluan kita di saat demikian. Siapa yang tolong pula mereka? Adik-beradik tolong, jiran tolong. Kemudian datang lagi masjid tolong. Kemudian siapa lagi yang tolong? Semua pakak-pakak tolong dia di waktu ini. Semuanya Allah lapangkan rezeki-rezeki dia. Allah buka yang disebut dengan rezeki mereka yang menolong dan membantu tadi. Waktu Islam ni dia ada adab, dia ada akhlak. Dia tak gempuh semacam begitu saja, tidak. Tapi Islam ni dia ajar bagaimana prioriti, keutamaan yang perlu kita dahului dalam muazanat yang perlu kita susun dalam kehidupan kita. Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, fawajada al-yahud yasumuna yawm Ashura, fas'alahum an dhalik, faqalu inna hadha al-yawm azharahu Allah fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun, fanahnu nasumuhu ta'ziman lah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu awla bi Musa minkum, fa amara bi sawmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Madinah, dia dapati orang Yahudi puasa pada hari 10 Muharram. Tu dia jadi demikian. Bila dia puasa pada 10 Muharram, fawajadal yahud yasumuna yaum Ashura. Dia tak dapati orang Yahudi ni dia puasa pada hari Yaumul Ashura. Pada orang Yahudi ni sendiri. Bila dia tahu saja, fasa'alahum an dhalik. Lalu Rasulullah tanya keadaan yang demikian. Rasulullah tanya kepada yang disebut dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini, kenapa dia puasa pada hari Yaumul Ashura? Lalu mereka jawab, azharullahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Di mana Allah telah menolong Nabi Musa dan juga Bani Israel di atas kaum Fir'aun. Disebut demikian. Fanahnu nasumu. Kami ni puasa. Kami ni puasa. Bila kami puasa, ta'ziman lah. Kami puasa kerana membesarkan keadaan kejayaan yang Allah jadikan ini. Bila sebut saja begitu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula di waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dalam keadaan demikian, Rasulullah sebut, nahnu awla bi Musa minkum, fa amara bi sawmi. Maka Rasulullah jawab, kita lebih berhak untuk kita melakukan amalan perbuatan dibandingkan Yahudi ini. Yahudi puasa pada 10 hari Yaumul Ashura dan hari yang 10 pada bulan Muharram, kita lebih layak untuk puasa. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Abu Lis berkata, dinamakan Ashura hari 10 ni dalam bulan Zulhijjah ni, ia jatuh pada 10 bulan pada Muharram. Dalam bulan Muharram. Ni sikit lagi lah kita nak sampai ni. Dia panggil. Ada yang lain pendapat dinamakan Ashura kerana Allah Ta'ala telah memuliakan pada Nabi-Nabi dengan 10 kehormatan. Kenapa 10 Muharram? 10 Ashura? Kerana ada 10 kehormatan yang Allah bagi kepada Nabi-Nabi ini sendiri. Apa dia 10 kelebihan? Yang pertama, Allah menerima kembali Nabi Adam AS. Allah terima pada hari yang 10 Muharram itu sendiri. Yang keduanya, Allah menaikkan darjat Nabi Idris AS. Yang ketiga, hari di mana berlabuh dan berhentinya perahu Nabi Nuh AS. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim lahir pada hari Yaumul Ashura. Disebut demikian. Hari lahir pada 10 Muharram itu sendiri. Dan diangkat sebagai Khalilullah, juga disamakkan daripada api pada 10 Muharram juga. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan akan jumpa satu tempat di hujung Turki itu, sebelah dengan Syria itu, di mana tempat Nabi Ibrahim AS dibakar, dipanggil demikian. Kemudian, dan pada hari 10 Muharram ni juga, Nabi Ibrahim disamakkan. Kemudian, yang kelima, kerana Allah menerima
kembali Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, di mana di sana ada kelemahan yang diperbetulkan pada Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit pada 10 Muharram itu sendiri. Nabi Isa alaihissalam ni diangkat sampai hari ni tak turun-turun lagi ni, kecuali bila turun yang disebut dengan Dajjal, bila adanya yang disebut dengan yang dinamakan dengan apa dia, kumpulan-kumpulan Imam Mahdi dan sebagainya, turun Nabi Isa alaihissalam nanti Allah turunkan. Kemudian yang ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun pada hari Yaumul Ashura, hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Yang ke-8, Allah menenggelamkan Fir'aun pada peristiwa hari yang disebut dengan 10 Muharram ini. Yang ke-9, Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam daripada perut ikan yang ditelan dalam gumpalan awan yang tebal dan ombak yang besar. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dicampak daripada kapal dan ditelan oleh yang disebut dengan ikan Nun, dan dibaca doa disebut dalam Al-Quran, kalaulah tidak tasbih yang disentiasa dibaca dalam perut ikan itu, lalabisa fi bid'ah sinin, nescaya Allah akan kekalkan Nabi Yunus dalam perut ikan itu sampai bila-bila. Tapi nak sebutnya di mana Allah Subhanahu wa taala melembutkan yang disebut dengan kekuatan ini, Nabi Yunus alaihissalam selamat daripada ikan itu. Dan yang ke-10, Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah kurniakan 10 dalam 10 Yaumul Ashura dipanggil. Semua ini terjadi pada hari Ashura. Sebahagian lain berpendapat dinamakan Ashura kerana ia ke-10 daripada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada umat ini. Ada juga yang sebut, kenapa disebut Yaumul Ashura, hari yang ke-10 Yaumul Ashura ini? Lalu dijawab, ada 10 kemuliaan yang Allah bagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah muliakan kita dengan bulan Rejab. Allah menjadikan sebagai kemuliaan bagi umat ini dan melebihkan daripada lain-lain bulan, bagaikan kelebihan umat ini atas umat-umat yang lain. Allah jadikan bulan Rejab. Ini kelebihan yang Allah bagi pada diri kita, yang pertama. Yang kedua, Allah bagi pada kita bulan Sya'ban. Allah melebihkan daripada bulan-bulan bagaikan kelebihan Nabi Muhammad atas semua Nabi-Nabi. 2, bulan Sya'ban. Yang ketiga, bulan Ramadan. Allah lebihkan pada umat Muhammad ini daripada yang lain bagaikan kelebihan Allah terhadap semua makhluk. Bulan Ramadan. Yang keempat, Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Dalam hidup kita ni, yang keempat yang disebut dengan kelebihan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang kelima, Allah bagi pada kita hari raya Aidilfitri sebagai hari pembalasan ataupun ganjaran di mana kita melakukan amal soleh. Kemudian yang keenam, kelebihan pada diri kita yang disebut dengan hari 10, 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan hari-hari ini untuk berzikir pada Allah. Yang ketujuh, Allah bagi kelebihan pada umat ini hari Arafah, yang puasanya dapat menebus dosa dalam keadaan tahun ini dan tahun akan datang. Allah jadikan kelebihan puasa Yaumul Arafah. Yang ke-8, Allah bagi pada kita kelebihan hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha ni Allah bagi kepada yang disebut dengan umat Nabi Muhammad untuk berkorban, untuk melakukan korban. Yang ke-9, Allah bagi hari Jumaat, di mana hari yang termulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dan yang ke-10, kemuliaan, iaitu Allah bagi hari Yaumul Ashura sebagai puasa dapat menebuskan dosa-dosa kita yang lalu dalam hidup kita. Masing-masing waktu yang tersebut itu ada kemuliaan dan Allah berikan pada umat ini untuk membersihkan dosa-dosa mereka ini. Ini kelebihan yang ada pada kita lah. Alhamdulillah, Allah kurniakan pada kita kelebihan yang terdapat dalam bulan Muharram ini. Maka jangan sekali-kali di kalangan kita ni untuk tertinggal yang disebut dengan kelebihan-kelebihan yang Allah jadikan bulan Muharram ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik, pada pertemuan yang baik, pada petang yang baik ini. Terima kasih di atas sedekah-sedekah, infak-infak di kalangan sahabat-sahabat yang telah menaja siri-siri kuliah ini. InsyaAllah
Mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan daripada apa yang kita belajar ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah